Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita sambung lagi subtopik 9.2. Kalau hari Selasa hari itu kita dah tengok pencernaan karbohidrat dalam mulut dan pencernaan protein dalam perut. Jadi hari ini kita akan sambung pencernaan karbohidrat, protein dan lipid dalam usus kecil. Sebab karbohidrat dia tak berhenti di situ prosesnya. Okey. Dia akan bersambung lagi di usus kecil. Okey, sekarang kita tengok usus kecil terdiri daripada dua denam, jejunum dan ileum yang berlingkar. Dua denam adalah bahagian pertama usus kecil yang menerima kim daripada perut. Kalau kamu masih ingat, tengok balik video cikgu sebelum ni, di perut dihasilkan separa pepejal, iaitu kita panggil sebagai kim. Kemudian kim ini akan ke duodenum, di mana duodenum adalah bahagian pertama usus kecil. So, duodenum juga akan menerima hempedu yang dihasilkan oleh hati dan jus pankreas yang dirembeskan oleh pankreas. So, duodenum dia akan terima hempedu dan juga dia akan terima jus pankreas. Okey, hempedu dan jus pankreas. So, hempedu dan jus pankreas ini ada kegunaannya. Okey, ini adalah komponen-komponen yang terlibat dalam pencernaan di usus kecil. Okey, ini daripada esophagus ke perut. Kemudian di perut dihasilkan kim. Okey, kemudian dia akan masuk ke duodenum. Okey, di selain itu duodenum juga menerima yang kita tengok tadilah kan, dua benda itu. Okay, so ductus pankreas, ductus hempedu, pundi hempedu dan juga hati. Okay, so ini adalah komponen yang terlibat dalam pencernaan di usus kecil. Okay, pankreas. Pankreas akan merembeskan enzim amylase pankreas, trypsin dan lipase. So, tiga enzim ini dirembeskan oleh pankreas ke dalam duodenum melalui ductus pankreas. Yang kita dah tengok tadi di mana ductus pankreas itu. Okey, seterusnya hati. Hati akan menghasilkan hempedu, pundi hempedu akan menyimpan hempedu, hempedu akan disalurkan ke duodenum melalui ductus hempedu. Okey, apa fungsi hempedu? Okey, hempedu fungsinya adalah untuk menetralkan kim, di mana kim yang dihasilkan di perut adalah bersifat asid. Jadi, fungsi hempedu ini adalah untuk menetralkan kim sebab hempedu ini keadaannya adalah beralkali di mana pH 7.6 hingga 8.6. So, bila keadaan ini beralkali, dia dah sesuai untuk tindakan enzim dalam duodenum. Okey, hempedu juga berfungsi untuk mengemulsikan lipid di mana dia akan memecahkan lipid kepada titisan-titisan halus bagi menambahkan luas permukaan untuk tindakan enzim lipase. Okey, so ini adalah penting. Ini adalah perkara penting yang kita perlu tahu apa yang berlaku di duodenum. Okey, kita perlu tahu apa yang berlaku di mulut. Kalau kamu masih ingat, kanji bertindak balas dengan air dengan kehadiran amylase, air liur akan menghasilkan maltosa. Kalau bertindak balas dengan air bermaksud itu adalah proses hidrolisis. Kemudian kita tengok sebelum ini pencernaan protein dalam mulut, di mana protein akan menghasilkan polipeptida dengan kehadiran enzim pepsin. Okey, so ini juga adalah penting di mana di duodenum, amylase pankreas akan menghidrolisiskan kanji kepada maltosa. So ini persamaan dia, kanji
Kanji akan menghasilkan maltosa disebabkan oleh proses hidrolisis oleh amylase pancreas. So enzim ini yang memangkinkan kanji kepada maltosa. Tripsin menghidrolisis polipeptida menjadi peptida, di mana peptida ini adalah lebih pendek. Kalau kamu masih ingat, poli bermaksud banyak kan. So, dengan kehadiran tripsin. Next, enzim lipase. Lipase, dia akan menghidrolisis lipid kepada asid lemak dan gliserol. So, ada tiga benda yang... So, ada tiga benda, tiga perkara yang terhasil, yang berlaku di 2 dan 6. Ingat tiga ini dengan sangat baik kamu kena ingat. Okay? Kanji, maltosa, polipeptida, peptida, lipid, asid lemak dan gliserol. Dan ingat dia punya enzim yang terlibat. Okey. Kelenjar pada dinding ileum pula merembeskan mukus dan jus usus yang mengandungi enzim-enzim seperti maltase, sucrase, lactase, lipase dan juga erepsin. Okey, ini pada ileum. Medium beralkali dalam ileum membolehkan enzim-enzim bertindak secara optimum. Okey. So, ini adalah pencernaan karbohidrat di mana maltase akan menghidrolisis maltosa kepada glukosa. So, bila dah jadi glukosa, bermaksud glukosa ini adalah molekul yang paling ringkas daripada karbohidrat tadi. Bila kita makan nasi, karbohidrat dia tak dapat diserap oleh badan sebab dia adalah molekul yang kompleks, molekul yang besar. Jadi proses pencernaan ini akan menukarkan karbohidrat itu kepada bahan yang paling ringkas, bentuk molekul yang paling ringkas iaitu glukosa. Okay. Sekarang di akhir proses pencernaan ini sudah hasilkan glukosa. Jadi glukosa ini boleh diserap, boleh digunakan oleh badan. Okay. Sucrase menghidrolisis sukrosa kepada glukosa dan fruktosa iaitu molekul yang ringkas. Lactase menghidrolisis laktosa kepada glukosa dan galaktosa. Kalau kita tengok, semuanya dah hasilkan molekul yang ringkas daripada karbohidrat yang kita makan tadi. Okey. Pencernaan lipid pula, lipase akan menghidrolisis lipid kepada asid lemak dan gliserol. Juga sudah molekul ringkas. Pencernaan protein, enzim erepsin menghidrolisis peptida kepada asid amino. Kalau tadi setakat hasilkan peptida, peptida belum lagi molekul paling ringkas. Jadi dia akan bersambung balik pencernaannya daripada peptida tadi dengan enzim erepsin akan membentuk asid amino. So, asid amino adalah bentuk protein yang paling ringkas.